Salam Keluarga Malaysia, berita perdana edisi Sabtu 7 Mei bersama saya Ivan Toh dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Aliran trafik menghala ibu negara terus meningkat. Tabung haji jamin tidak wujud isu guna kabel untuk potong giliran. Pergerakan trafik di Lebuh Raya Utama mula sesak sejak semalam setelah tamatnya cuti Aidilfitri. Malah situasi itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri yang menasihatkan pengguna jalan raya agar berhati-hati dan mendapatkan rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ya, bagi mengetahui aliran trafik terkini di Lebuh Raya Kendalian Plus, kita terus saja bersama Dian Fatihah Makno. Silakan Dian. Baik Ivan dan Mac, aliran trafik di Lebuh Raya Utama ke negara menghala ke arah ibu kota sesak di beberapa lokasi untuk perjalanan dari arah utara serta selatan. Tinjauan RTM di Pusat Kawalan Trafik Pesada Plus di sini mendapati setakat ini aliran trafik bergerak perlahan susulan pertambahan jumlah kenderaan dari semua arah. Maklumat trafik di wilayah utara perlahan 15 km dari Pendang ke Gurun, perlahan 11 km dari Cangkat Jering ke Kuala Kangsar, di mana ianya ialah kawasan mendaki, perlahan 10 km Bukit Tambun Selatan ke Jawi, perlahan 9 km dari Kuala Kangsar ke RNR Sungai Perak arah selatan, perlahan 9 km selepas Bandar Baharu ke Bukit Tambun Utara, perlahan di sepanjang Jambatan Pulau Pinang menuju ke pulau. Maklumat trafik di wilayah tengah perlahan 28 km dari Gopeng ke RNR Tapak arah selatan, di mana ianya kawasan mendaki, perlahan 21 km selepas Ipoh Utara menuju hentian sebelah Simpang Pulai arah selatan, perlahan 14 km dari Bukit Taga ke hentian sebelah Rawang arah selatan dan perlahan 12 km dari Bidur ke Sungkai. Manakala di trafik di wilayah selatan, perlahan 30 km hentian sebelah Pedas Linggi arah utara ke Port Dickson arah utara, perlahan 30 km Bukit Gambir ke Air Keruh, perlahan 22 km dari Yong Peng ke Macap, perlahan 10 km dari Yong Peng Selatan ke Air Hitam dan perlahan 36 km dari Macap ke Kulai. Dan baiklah, setakat ini perkembangan dari Pusat Kawalan Trafik Pesada Plus terus bersama dengan Adliah di Plaza Tol Gombak. Jadi silakan Adliah. Baik saudara, jika Dian berada di Pesada Plus, saya kini berada di Plaza Tol Gombak bagi membawakan perkembangan semasa aliran trafik di sini. Saya berada di sini seawal jam 6 petang dan apa yang saya dapat kongsikan ialah aliran trafik menghala ke ibu negara selepas Plaza Tol Gombak ini sesak. Pertambahan bilangan kenderaan dapat dilihat sekitar jam 5.30 petang tadi. Susulan itu, menerusi hantaran Twitter LPT Trafik memaklumkan, trafik sesak sepanjang 3.2 km di sepanjang laluan menghala ke ibu negara. Pertambahan kenderaan tersebut turut dijangkakan oleh pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Lembaga Lebuh Raya Malaysia juga menjangkakan pertambahan bilangan kenderaan bukan sahaja dalam Lebuh Raya antara bandar, tetapi turut berlaku di Lebuh Raya dalam bandar. Ia berikutan, warga kota dijangka melakukan aktiviti kunjung-mengunjung dan menghadiri rumah terbuka. Saudara, sebagai maklumat tambahan, sekitar jam 5 sehingga 7.30 malam tadi, pihak polis turut melakukan pemantauan dan operasi terhadap penunggang motosikal. Sebanyak 168 saman telah dikeluarkan kepada penunggang motosikal hari ini atas kesalahan tidak mempunyai lesen dan cukai jalan.
Inisiatif operasi tersebut dilaksanakan susulan penunggang motosikal dilihat sebagai penyumbang utama kepada kemalangan maut di jalan raya. Sehubungan itu, suka untuk saya mengingatkan pengguna lebuh raya dan penunggang motosikal untuk mengikut laluan yang dihaskan. Ia bagi memastikan keselamatan semua pengguna lebuh raya. Dan saudara, setakat ini sahaja perkembangan semasa aliran trafik yang saya dapat kongsikan langsung dari Plaza Tol Gombak ini. Kembali kepada Ivan dan Margaret di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Adlia. Sementara itu, di Kelantan, laluan utama persekutuan di beberapa jajahan negeri itu terkawal dan lancar. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, Superintendent Suhaimi Jusof berkata, hasil tinjauan dan pemantauan udara petang tadi mendapati walaupun kenderaan bergerak perlahan, namun aliran trafik lancar. Ini kerana perantau kembali ke ibu kota secara berperingkat sejak hari raya kedua bagi mengelak kesesakan. Yang saya nampak agak ketara sikit adalah di laluan Tok Bali, iaitu laluan pertembungan di antara pengguna jalan raya daripada Bacok yang menghala ke Besuk yang menggunakan Jabatan Tok Bali. Begitu juga pengguna jalan raya daripada Pasir Putih yang menggunakan laluan Tok Bali untuk ke Besut. Mungkin pertembungan di Tok Bali menjadikan di Tok Bali agak sesak sedikit, tapi saya jangkakan pada skala 3. Dan walaupun sesak, kenderaan bergerak dengan lancar walaupun perlahan sedikit. Lain-lain tempat overall boleh dikatakan di antara skala 1 dan 2 sahaja. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas melakukan tinjauan udara kesesakan aliran trafik sempena kembalinya perantau ke ibu kota. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Polis Daerah Kuala Krai, Superintendent Suzaimi Muhammad melaporkan aliran trafik di beberapa laluan di kawasan itu bergerak perlahan. Setakat pukul 5 petang, 4 lokasi masing-masing di lampu isyarat Batu Balai, Simpang Sungai Durian Cenulang, Simpang Bukit Sirih dan Seleko Pak Sin di Keroh sesak dari arah Kota Baru, Gua Musang. Sebanyak 135 kemalangan maut membabitkan 141 kematian direkodkan di seluruh negara sepanjang 8 hari Ops Selamat 18 dilancarkan. Menurut Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Razarudin Husin, Selangor merekodkan kemalangan tertinggi membabitkan 292 kemalangan, diikuti Johor 200 dan Perak 163. Manakala Perlis mencatatkan kemalangan terendah iaitu 9 kemalangan. Setakat ini, sebanyak 12,985 kemalangan dilaporkan berlaku, sekaligus menunjukkan peningkatan berbanding Ops Selamat 15 pada tahun 2019 yang mencatatkan 12,500 kemalangan. Daripada jumlah yang direkodkan itu, penunggang dan pembonceng motosikal menyumbang kematian tertinggi iaitu 88 kes. Manakala kematian babitkan kereta lebih tinggi dengan 38 kes berbanding 34 kes pada Ops Selamat 15. Sementara itu, sebanyak 257,808 saman dikeluarkan TDRM kepada pengguna jalan raya sepanjang Ops Selamat 18. Gara-gara memandu laju sebuah kenderaan MPV hilang kawalan lalu merempuh 2 orang pemotong rumput sehingga seorang daripada mereka maut dalam kemalangan di Jalan Pintasan Semeling, Bidong, Kedah. Pemandu kereta berkenaan pula, pelajar berusia 16 tahun, dikatakan terbabas dan merempuh pokok sebelum merempuh 2 mangsa berkenaan. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Zaidi Cik Hassan berkata, dalam kejadian kira-kira pukul 11 pagi itu, seorang pekerja pemotong rumput warga Myanmar, Ching Lopa, 20 tahun, meninggal dunia akibat parah pada kepala, manakala rakan senegara, 33 tahun, patah bahu kanan. Rempuhan berlaku ketika kedua-dua mangsa yang bekerja sebagai penyelenggara kebersihan sedang berehat di bahu jalan. Setakat ini, polis masih menjalankan siasatan lanjut sama ada remaja berkenaan memang diizinkan atau membawa MPV terbabit tanpa pengetahuan pemiliknya. Dia tidak mengalami sebarang kecederaan, ditahan dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam. Kemeriahan Aidilfitri kali ini tentu lebih terasa kerana tahun ini kita berada di fasa endemik yang membuka lebih ruang kepada umat Islam untuk saling mencarahi. Hari Raya pada tahun ini tentunya akan disambut meriah bersama keluarga dan saudara mara. Selepas 2 tahun tidak dapat bersama mereka, pastikan aspek keselamatan dan kesihatan diri dan keluarga diberi keutamaan ketika menyambut Hari Raya. Elakkan kemungkinan risiko penyebaran wabak COVID-19 berulang selepas cuti perayaan nanti, insyaAllah. Semoga masyarakat Muslim menyambut Aidilfitri pada tahun ini dengan rasa penuh syukur dan tawaduk. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Aman Sentosa. Sebagai negara upper middle income dengan jumlah komposisi generasi muda dan para pelajar yang besar dalam masyarakat, kerajaan akan turut memfokuskan kepada penyediaan generasi muda yang dapat mengharungi cabaran IR 4.0 dengan memperkasa kurikulum pendidikan sekolah dan universiti dengan memperkukuhkan sistem pendidikan yang holistik serta melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan kemahiran penilaian analitik berdasarkan data dan sains. Di samping itu, pengujudan dan peluang pekerjaan sememangnya menjadi agenda penting negara dalam memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia. Tabung Haji TH beri jaminan tidak wujud isu menggunakan kabel atau kota orang kenamaan untuk memotong giliran bagi mempercepatkan giliran menunaikan haji. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Ahmad Mazhuk Syari berkata tindakan berkenaan seakan menidakkan hak orang yang telah disenaraikan untuk menunaikan haji. Mengenai senarai menunggu, ia mempunyai kriteria tertentu yang menjadi keutamaan TH. Mengenai senarai menunggu, oleh itu sekiranya tiada kota tambahan ataupun semua yang disenaraikan tiada masalah dan layak menunaikan haji. Beliau turut menasihatkan bakal jemaah haji dan juga umrah supaya mematuhi arahan dan prosedur operasi standard semasa Kerajaan Arab Saudi agar perjalanan menjadi lancar dan teratur. Terdahulu kota haji yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi kepada Malaysia pada musim haji kali ini adalah sebanyak 14,306 jemaah. Sementara itu, bagi melancarkan pengurusan bakal jemaah yang terpilih bagi musim haji tahun ini, semua cawangan TH di seluruh negara akan beroperasi esok. Ia susulan pengumuman TH untuk melanjutkan tarikh menjawab surat tawaran tunai haji kepada Isnin 9 Mei ini. Langkah berkenaan juga bertujuan mengelakkan kesesakan di cawangan-cawangan TH dengan pendeposit untuk berurusan sempena cuti Hari Raya yang panjang. Menerusi satu kenyataan, Pemangku Pengarah Eksekutif Operasi Muhammad Amin Abdul Wahab berkata cawangan TH akan beroperasi pada pukul 8.45 pagi hingga 4 petang. Di kebanyakan negeri, hari Ahad merupakan cuti am dan ia dapat memudahkan urusan penghantaran surat terima tawaran haji, buku rekod rawatan pemeriksaan kesihatan dan pasport antarabangsa. Muhammad Amin menggalakkan bakal jemaah haji dan juga pendeposit untuk memanfaatkan peluang ini. Hampir 40,000 keluarga Malaysia meluangkan masa menghadiri Rumah Terbuka Aidilfitri Parlimen Bera 2022 yang berlangsung di Laman Kerayong Bera. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga ahli parlimen kawasan berkenaan menyifatkan rumah terbuka kali ini amat istimewa kerana masyarakat masih mengamalkan tradisi memasak secara gotong royong. Ya, beliau yang tiba pukul 9.40 pagi meluangkan masa beramah mesra dan menyantuni pengunjung terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Pelbagai juadah tradisional disajikan menerusi 32 buah gerai makanan dan minuman.
Dari segi makanan yang disediakan ini adalah daripada cawangan-cawangan kampung-kampung. Jadi kampung ini mungkin buat lemang, kampung sebelah mungkin buat rendang, kampung lain buat ketupat. Jadi setiap kampung akan terlibat di dalam program jamuan sambutan Hari Raya ini. Maknanya ini adalah perkumpulan seluruh warga Bera. Kampung-kampung datang kerana dia ada gerai sendiri. Dan tentu saja penduduk kampung itu akan keluar. Jadi sebab itulah terlihat setiap tahun memang beginilah acara open house ataupun rumah terbuka yang dilakukan di Bera. Perdana Menteri turut mengingatkan keluarga Malaysia terus mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka yang melibatkan kawasan yang sesak. Dalam pada itu, pelbagai juadah sinonim dengan sambutan Hari Raya, khususnya makanan pantai timur seperti lemang, ketupat palas, rendang, nasi dagang dan laksa kuah lemak disajikan kepada pengunjung menerusi 32 buah gerai. Dengan keluarga lah, anak isteri. So, sebelum ni memang pernah datang ke atau Pernah memang kerja kat sini, dah 5 tahun lah. Okey, mungkin tengok apa kelainan sambutan ni sebab Ahli Parlimen Bera dah dilantik sebagai Perdana Menteri kan. Ya. Bagaimana yang kelainan ni? Pendapat saya kali ni agak meriah dan lebih besar lah daripada sebelum ni sebab kita punya Ahli Parlimen dah jadi Perdana Menteri kan. Yang lebih meriah daripada biasa lah. Alhamdulillah. Meriah loh, lepas tu happy lah sebab boleh join dengan kawan-kawan yang kenal dengan tak kenal. Meriah dengan happy lah. First time experience. Sebelum MCO, dia ada jamuan macam ni, kita selalu mari lah. Kali ni mungkin tengok apa kelainan dah Ahli Parlimen jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri memang meriah lah. Meriah lepas 3 tahun lah, semua happy lah. Semua happy lah. Ramai orang makan pun sedap, semua okey. Cuaca pun baik. Okey, alright. Ya, terima kasih. Selamat Hari Raya semua. Setakat ini tak pernah terlepas lah. Cuma 2 tahun itu PKP tak ada kan. Okey, abang tengok apa kelainan tahun ni? Memandangkan Ahli Parlimen Bera dah jadi Perdana Menteri. Apa kelainan sambutan kali ni abang tengok? Meriah. Sangat-sangat meriah sebab saya tengok ramai orang datang hari ini. Alhamdulillah sebab kebiasaannya orang datang tu jarang-jarang. Tapi kali ini orang datang macam serentak. Memang cukup ramai. Memang meriah sangat-sangat lah. Penganjuran rumah terbuka berkenaan berlangsung selama 5 jam. Dan esok pula acara tradisi Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Perdana Menteri dan anggota Jemaah Menteri bakal berlangsung dengan menyajikan hidangan tradisi ala desa dan suasana kampung. Ya, lebih 70,000 pengunjung dijangka hadir majlis yang bertempat di Laman Sari Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Menurut Pengarah Pengurusan Pejabat Perdana Menteri Muhammad Sabri Seman, persiapan kini lebih 90% lengkap dan kerja-kerja akhir giat dijalankan. Persiapan kita ni bermula daripada awal Ramadan lagi. Sedikit-sedikit bermula dengan sesi perbincangan, coordination, terutamanya daripada pihak BUPA, Bahagian Istiadat bersama PMO dan pelbagai agensi. Persiapan fizikal pula bermula hujung Ramadan lagi. Sikit-sikit kita sediakan kerana persiapan ni maklumlah bukannya kecil dan banyak pihak yang terlibat dalam coordination yang melibatkan persiapan fizikal kemah, peralatan, sound system, everything, sistem trafik, aliran dan juga penyediaan makanan lah. Beliau berkata demikian pada sesi taklimat sambutan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Perdana Menteri 2022 di Putrajaya. Lazimnya majlis diadakan pada 1 Syawal, namun tahun ini ia diraikan pada 7 Syawal bagi membolehkan orang ramai balik ke kampung untuk beraya bersama-sama keluarga. 200 petugas Kementerian Kesihatan, pejabat kesihatan daerah, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Sukarelawan Malaysia akan memantau SOP pengunjung. Sebanyak 20 kemah disediakan untuk kemudahan pengunjung termasuk kemudahan untuk OKU dan warga emas.
eratkan jalinan silaturahim di hari Lebaran. Seluruh keluarga Malaysia dijemput hadir bagi meraihkan hari yang mulia ini bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan anggota Jemaah Menteri di Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri 2022 pada 8 Mei 2022 mulai pukul 10 pagi hingga 4 petang bertempat di Laman Sari, Kompleks Seri Perdana, Putrajaya. Semua yang hadir perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP terkini semasa fasa peralihan ke endemik dan digalakkan memakai pelitup muka serta mengamalkan penjarakan fizikal. Perkhidmatan bas percuma ke majlis disediakan. Sila layari portal dan media sosial Jabatan Perdana Menteri untuk maklumat lanjut. Raya Keluarga Malaysia. Syawal diraih, nikmat disyukuri. Kita beralih kepada isu kehabisan bekalan petrol di beberapa stesen minyak. Penjualan luar biasa sehingga 50% dikenal pasti punca beberapa stesen minyak khususnya di Pantai Timur kehabisan bekalan petrol. Yang memburukkan keadaan, masalah itu dijangka berlanjutan sehingga esok susulan sambutan Aidilfitri. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata masalah ini terjadi susulan peningkatan ketara jumlah kenderaan apabila orang ramai balik ke kampung bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri. Menurutnya, kebiasaannya setiap stesen minyak akan membuat planning order atau tempahan awal sehari sebelum iaitu sekitar 20% mengikut penjualan hari biasa. Beliau menjelaskan apabila berlaku peningkatan jualan, syarikat minyak tidak dapat menghantar dalam kuantiti yang banyak dan perlu mengagihkan sama rata ke semua stesen minyak yang kehabisan petrol. Ini akan mengambil masa kira-kira 1 jam atau paling lama sehari. Datuk Khairul Anwar menambah pihaknya berharap pengguna memahami situasi yang berlaku dan mereka dinasihatkan untuk mengisi minyak awal dan merancang perjalanan masing-masing. Sementara itu, menurut penerima produk stesen Petron DDCD Ahmad Ibrahim, permintaan tinggi terhadap pembelian petrol terutama RON 95 sempena Aidilfitri menyebabkan bekalan minyak terputus. Kita cukup, cuma bekalan untuk hantar ke setiap stesen tu lambat sebabkan lalu lintas kita musim perayaan macam ni. Itu sahaja sebenarnya, tak perlu panik. Sekarang ni kita sedang berusaha untuk mengatasi masalah ni. InsyaAllah malam ni dengan esok benda ni tak akan berlaku lagi. Isu minyak 95 ni sebab 95 ni hak semua orang pakai. Jadi kalau tak ada minyak ni jadi payahlah untuk pengguna-pengguna nak guna 97 mahal. Jadi 95 ni perlulah untuk semua. Pinang, sekarang siapa? Itu sajalah. Saya harap tu ada belaka lah. Hijau pun ada, kuning pun ada. Supaya untuk kemudahan kita semua. Kemudahan. Kalau minyak tak ada, orang jual minyak pun boleh fitri. Kita orang pun boleh jalan, tak ada. Tren pembayaran tanpa tunai atau e-dompet semakin digemari rakyat Malaysia. Menurut pengarah penjenamaan dan projek khas Sunway Mall, Darren Chia, transaksi e-dompet menjadi pilihan pelanggan ketika membeli belah selari keterangkuman akses digital. Debit card ada, credit card pun ada, sekarang yang berluasa pun ada e-wallet. So memanglah kalau secara cashless ni dah dia orang dah biasalah. Bagi pembeli pula, kaedah pembayaran tanpa tunai diyakini lebih efisien memandangkan ia lebih selamat, mudah dan menjimatkan masa. Actually cashless lah, because it's very easy, convenient. Sometimes we don't have cash in hand. We can use the card, cashless payment. Cashless lah, senang sikit kan. Either credit card punya cashless pun boleh, app punya pun boleh, senang je. Tak payah keluar duit dari mesin, tak payah sentuh-sentuh duit semua. Untuk saya e-wallet lah, memang gunakan e-wallet lah, kerana ni kan senang, tak payah pergi ATM ke apa ke, tak payah pergi bank, just gunakan saja. Lepas tu e-wallet kan ada banyak point, ada cashback juga.
Trend ini sejajar inisiatif kerajaan ke arah pendigitalan kewangan dengan menggalakkan transaksi tanpa tunai menerusi penggunaan e-dompet. Selain burger, makanan ringkas dan mudah untuk didapati rakyat Malaysia adalah roti john. Tidak heranlah roti john menjadi antara makanan paling laris, lebih-lebih lagi sebagai menu berbuka puasa. Pelbagai versi yang kita dengar berkenaan kewujudan gelaran roti john. Namun, tahukah anda siapa pencipta sebenar roti john? Laporan Norlela Muhammad Nur. Pemilik intisari roti, Datuk Muhyiddin Abdul Kadir, memulakan kerjayanya sebagai Bai Roti, iaitu panggilan untuk peniaga yang menjual roti menggunakan motor. Setelah 5 tahun, beliau memasang cita-cita memulakan perniagaannya sendiri. Atas kesedaran ingin menaikkan taraf hidup keluarga, beliau memulakan langkah pertama dengan mengikuti kelas membuat kek dan roti. Mula-mula saya belajar buat kek. Kek macam loaf cake, macam fruit cake, butter cake. Begitulah saya mula-mula. Lepas tu saya belajar roti balik. Belajar roti, saya dah start buat roti kelapa, roti kacang, yang roti-roti inti ya. Beliau kemudian berhasrat mengembangkan perniagaannya dengan mencipta sesuatu yang baharu. Dan pada tahun 1995, bermulalah idea mencipta produk roti berinti dinamakan Roti John. Setelah mendapat sambutan yang menggalakkan, beliau mempromosikan jenama Roti John di stesen radio dan menjelajah ke seluruh negara. Bagaimana beliau mendapat idea menamakan roti tersebut sebagai Roti John? Ini jawapannya. Roti John tu mula-mula kita namakan roti panjang. Lepas tu kita adalah letak beberapa nama, tak berapa catchy sangat. Lepas tu tiba-tiba kenapa kita boleh letak Roti John? So dia nampak macam western sikit. Setelah Roti John terkenal di Malaysia, beliau mula mendapat perhatian peniaga dari Singapura, Indonesia dan Brunei. Setelah 5 tahun bekerja sendiri sebagai Bai Roti, usahawan roti yang disegani ini membina empayar perniagaannya sendiri. Dan kini beliau mampu memiliki kilang pemprosesan rotinya sendiri yang telah pun bertapak selama 32 tahun. Kini beliau mampu tersenyum lebar dengan perolehan pendapatan sebanyak 4.8 juta ringgit setahun. Norlela Muhammad Nur, Berita RTM. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak, macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Mari bersama-sama memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri yang amat berhormat Perdana Menteri dan anggota Jemaah Menteri tahun 2022 pada Ahad 8 Mei bersamaan 7 Syawal 1443 Hijriah bermula 10 pagi hingga 4 petang bertempat di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Selamat menyambut Hari Raya Keluarga Malaysia. Syawal diraih, nikmat disyukuri.
Masih bersama berita perdana, berbaki 8 hari sebelum pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids dos pertama ditutup. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menyeru ibu bapa agar mengambil peluang melindungi anak mereka daripada wabak COVID-19. Ia menerusi hantaran di akaun Twitter beliau hari ini. Khairi menjelaskan lebih 1.5 juta kanak-kanak sudah divaksinasi di Malaysia dan ia terbukti selamat. Untuk itu, ibu bapa menurutnya perlu mengambil peluang melindungi anak-anak mereka dari COVID-19, sindrom keradangan pelbagai sistem dalam kanak-kanak MISC dan komplikasi lain akibat jangkitan. Menurut laman Sawang COVID Now, sebanyak 1,542,513 kanak-kanak atau 43.4% daripada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19 setakat semalam. Setakat semalam juga sejumlah 894,826 atau 25.2% kanak-kanak daripada kumpulan umur yang sama di Malaysia telah lengkap menerima vaksin di bawah PIC Kids. Selepas 15 Mei, vaksin yang diberikan adalah secara berbayar dan jenis yang diberikan ialah Sinovac. Terengganu berhasrat menaik taraf paip dasar laut yang menyalurkan bekalan air ke Pulau Redang. Ini memandangkan paip sedia ada berusia 25 tahun semakin uzur dan sering mengalami kerosakan. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Kemudahan Awam, Utiliti dan Teknologi Hijau Negeri, Dr. Mamat Putih berkata, peruntukan sebanyak RM120 juta diperlukan bagi melaksanakan kerja-kerja penggantian paip dasar laut sepanjang kira-kira 25 km. Jelas beliau, setiap kali berlaku kerosakan, ia menyebabkan kehilangan hampir 50% bekalan air bersih, malah terpaksa mengeluarkan kos perbaikan yang tinggi sebanyak RM70,000. Setiap kali berlaku kes paip pecah di dasar laut, Syarikat Air Terengganu terpaksa mengurangkan tekanan bagi mengelak lebih banyak air keluar dan berlaku pembaziran. Kita teruskan dengan edisi sukan bersama dengan penyampainya Syairul Islam. Silakan. Baik. Skuad Meloni mula beraksi malam ini. Chelsea sahkan bakal pemilik baharu kelab. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi sukan. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Bagi edisi sukan malam ini, kita mulakan dengan perkembangan Sukan C Vietnam 2021. Malaysia bersedia memulakan kempen bola sepak lelaki Tamasya Sukan C ke-31 dengan keputusan positif. Skuad bawah 23 tahun B23 negara turun bertemu juara 16 kali Thailand dalam pertemuan pertama sekumpulan B di Stadium Tien Chuong, Nam Ding yang sedang berlangsung ketika ini. Ketua Jurulatih Brad Maloney berkata, meskipun pasukannya menghormati Thailand sebagai salah satu pasukan pilihan, namun itu tidak akan menghalang mereka untuk memberi persembahan terbaik bagi meraih 3 mata pertama yang sangat penting. Jelasnya anak-anak buahnya tidak gentar tanpa mengira siapa lawan mereka dan bersedia mengharungi perlawanan dengan sikap positif. Kali terakhir kedua-dua pasukan bertemu adalah pada kelayakan Piala Asia B23 2022 di Mongolia Oktober tahun lalu yang menyaksikan pengakhiran seri tanpa jaringan. Sementara itu, mengulas mengenai senarai akhir 20 pemain bagi Tamasya Dwi tahunan itu, Maloney berkata beliau amat berpuas hati dengan kombinasi pemain lama dan baharu serta komitmen yang dipamerkan. Ratu Terjun Negara Datuk Pandalela Rinong tidak memandang mudah cabaran yang akan dihadapi pada acara 10 meter platform seirama wanita di Hanoi. Meskipun mempunyai persefahaman yang baik bersama rakan penerjun Nur Dabita Sabri, beliau berkata teknik terjunan masing-masing perlulah terus digilap.
Jelasnya teknik individu perlu diperbaiki bagi memastikan mereka dapat mempamerkan aksi yang cemerlang dalam acara berkenaan. Acara sukan terjun dijadualkan berlangsung mulai esok hingga 11 Mei di Pusat Akuatik Mai Ding. Sementara itu, Nur Dabitah menyifatkan gandingannya bersama Datuk Pandalela bukanlah sesuatu yang baharu. Mereka pernah beraksi bersama untuk beberapa kali. Sebelum ini, gandingan Datuk Pandalela dan Nur Dabitah pernah memenangi pingat gangsa pada Sukan Commonwealth 2014 di Glasgow 2014, Scotland, dan pingat perak pada siri terjun dunia FINA keempat di Windsor, Kanada pada 2017. Sementara itu, Nur Dabitah akan memulakan acaranya di Pusat Akuatik Mai Ding, Hanoi esok. Beliau yang akan turun bersaing dalam acara 1 meter papan anjal individu wanita bersama rakan senegara Kimberly Bong Kian Ping mengakui tidak memikirkan untuk muncul sebagai penyumbang pingat emas sulung kontingen negara di Sukan SEA Vietnam. Ini kerana atlet terjun elit negara itu enggan meletakkan sebarang tekanan ke atas dirinya. Nur Dabitah hanya mahu menikmati terjunannya dan menampilkan persembahan terbaik selepas kali terakhir beraksi di pentas antarabangsa pada Sukan Olimpik Tokyo 2020 Ogos lalu. Dalam pada itu, beliau turut dipilih sebagai pembawa jalur gemilang pada Majlis Perasmian Tamasya Sukan Dwi tahunan berkenaan Khamis depan. Sementara itu, jaguh pesilat wanita negara Siti Rahmah Muhammad Nasir tekad menutup karier selama 15 tahun sebagai pesilat dengan kejayaan merangkul emas di Hanoi. Ini bakal menjadi pentas terakhir buat juara 2 kali pingat emas Sukan SEA itu yang membuat keputusan untuk bersara. Jelas juara dunia 4 kali itu, penyertaan kali ini lebih kepada memberi penghargaan kepada diri sendiri selepas lebih sedekat menceburkan diri dalam arena silat. Rasa kali ini saya macam nak bagi ke Hanoi itu bertanding di Sukan SEA, bawa pingat pilang untuk membawa pingat emas untuk diri saya sendiri. So, macam itulah maksud saya. Itu that is so special for me lah. So selama ni of course saya bawa bendera Malaysia dan pesaka semua, tapi kali ini macam lebih kepada untuk berterima kasih pada diri saya sendiri selama 15 tahun bertahan dalam sukan ni. Namun, jelas atlet berusia 35 tahun itu, tamasya kali ini agak mencabar kerana kekurangan pendedahan mengenai kemampuan lawan. Ia selepas arena sukan suram tanpa kejohanan antarabangsa ekoran pandemik COVID-19. Saya akan terus berkhidmat untuk negara selagi ada kudrat. Itu semangat yang disuarakan atlet pool wanita negara Suhana Dewi Sabtu yang telah membuat 9 penampilan dalam tamasya Sukan SEA sejak 2005. Atlet yang kini menjangkau usia 50 tahun itu yakin masih mampu memberi aksi terbaik meskipun sudah dianggap veteran dalam sukan berkenaan. Jelas Suhana, misi beliau hadir ke bumi Vietnam kali ini cuma satu, menghadirkan kilauan pingat buat negara meskipun kem wanita tidak diletakkan sasaran pingat. So ini Golden SEA Games. So if I can get or bring a medal, that will be really the best birthday present lah. Kalau boleh, sasaran peribadi saya nak bawa apa-apa medal pun tak apa. Janji ada medal. Ini personal achievement lah. Sepanjang 17 tahun karier beliau dalam Sukan SEA, Suhana telah memenangi 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Beliau memenangi pingat perak dalam kemunculan pertama pada 2005 di Manila dalam acara pool individu, manakala pingat perak diraih pada edisi 2017 di Kuala Lumpur. Pemenang pingat perak Sukan Deaflympic di Brazil, V. Ilamaran, mula memasang impian untuk meraih pingat emas pada tamasya Deaflympic edisi Tokyo 2025. Atlet karate berusia 22 tahun itu mahu terus menambah baik aksinya bagi setiap tamasya yang akan datang. Dan untuk mendapatkan Brazil dengan banyak-banyak perlawanan seperti saya telah berusaha untuk berlawan dengan bertanding dengan atlet daripada Ukraine tersebut, tapi tak berjaya. Saya berusaha untuk mendapatkan emas tapi tak berjaya. Tak apalah, saya akan cuba untuk dapatkan emas di kejohanan yang akan datang.
Beliau berkata demikian setibanya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA petang tadi. Anak jati Johor itu berjaya merangkul perak menerusi acara komite bawah 84 kg selepas tumpas kepada Magno Alexander dari Ukraine pada aksi final. Hadir sama menyambut kepulangan wira negara itu Penasihat Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia MSDF Datuk Naim Mohamad. Pada November tahun lalu, Yulam Aaron berjaya membawa pulang pingat gangsa pertama Malaysia pada kejohanan Karate Pekak Dunia 2021 yang berlangsung di Tehran, Iran. Baik, bola sepak Liga Super, Kedah Darul Aman KDA FC dihukum Melaka United di laman sendiri, manakala Negeri Sembilan FC pula berjaya merampas kedudukan pendahulu Liga selepas menundukkan Sarawak United. Beraksi di Stadium Darul Aman Al-Star, skuad hijau kuning terlebih dahulu membuka jaringan menerusi rembatan kencang penyerang import dari Cameroon, Ronald Ngah pada minit ke-20 selepas menerima hantaran daripada Muhammad Syafiq Ahmad. Namun, Melaka hanya memerlukan 3 minit untuk menyamakan kedudukan menerusi Ifedayo Olesigun yang merupakan jaringan sulung penyerang dari Nigeria itu bagi musim ini. Muhammad Syafiq kembali meletakkan Kedah di hadapan apabila melepaskan rembatan kencang dari luar kotak penalti pada minit ke-37. Namun, kelebihan itu dinafikan oleh jaringan Emmanuel Oti pada minit ke-78 yang mencuri peluang bola terlepas dari genggaman penjaga gawang tuan rumah. Fidayo kemudian muncul wira Melaka apabila menanduk masuk hantaran daripada Nur Syahrul Idlan Talaha pada masa kecederaan. KDA FC menghuni tangga keempat dengan 12 mata, manakala Melaka United di kedudukan ke-8 dengan 7 mata. Sementara itu, dalam satu lagi aksi, Stadium Negeri Kuching, Negeri Sembilan menang tipis 2-1 ke atas Sarawak United. Sarawak yang sedang bergelut di zon penyingkiran terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Boris Kop pada minit ke-51. Pasukan pelawat kemudian menyamakan kedudukan menerusi sepakan penalti Harold Gulen pada minit ke-64 selepas Gonzalo Soto mengasari pemain kelahiran Ghana David Mautor. Pada minit ke-69, skuad kendalian Key Gibbon berjaya meraih jaringan kemenangan menerusi penyerang import dari Brazil, Matheus Alves. Kemenangan itu menyaksikan skuad Jang meneruki tangga pertama dengan 14 mata selepas 6 perlawanan. Baik, ini pula perkembangan Liga Premier. Pengendali Terengganu FC 2, TFC 2, Badrul Afzan Razali optimis anak buahnya mampu memperoleh 3 mata penuh ketika berdepan Kelantan FC dalam aksi di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah malam esok. Beraksi di laman sendiri, jurulatih berusia 46 tahun itu mahu pemainnya memanfaatkan sepenuhnya peluang untuk memastikan kedudukan The Turtles dalam kempen musim ini lebih baik berbanding tahun lalu. Badrul Afzan menyifatkan cabaran bertemu Kelantan FC bukan kecil-kecil anak. Berikutan skuad kendalian Rizal Zamri Yahya itu kini menghuni tangga teratas Liga. Bagaimanapun, pasukannya memiliki kelebihan beraksi di laman sendiri yang perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh setiap pemain dan mengekalkan momentum kemenangan dicapai ketika berdepan UiTM FC baru-baru ini. Mengulas mengenai ketiadaan 2 ayam tambatan skuadnya, Nur Asfar Fikri Azhar dan Safwan Mazlan malam esok, beliau berkata kekosongan itu akan diisi oleh 3 pemain daripada pasukan Terengganu FC TFC yang ketika ini sedang berehat panjang daripada sebarang perlawanan. Skuad The Red Warriors ketika ini menerajui tangga teratas Liga Premier dengan 15 mata selepas menang 5 daripada 6 perlawanan, manakala TFC 2 menghuni kedudukan keempat dengan 10 mata. Sederet, edisi Sukan 7 Mei 2022 berakhir di sini. Saya Syairul Islam. Salam keluarga Malaysia. Salam sukan untuk semua. Tomorrow is so bright for everyone who will try.
Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Sambutan Aidilfitri di perantauan sudah tentunya berbeza, apatah lagi jauh daripada keluarga dan sahabat handai. Ikuti perkongsian pengalaman beberapa rakyat Malaysia bersama wartawan Maiza Musa Al-Bakri. Merantau di luar negara dan menjadi minoriti semestinya memberi pengalaman yang berbeza. Bagi Rashima Abdul Wahab dan keluarga yang menetap di Perth, Australia, majlis rumah terbuka tetap diadakan walaupun berada di perantauan. Selalunya masa waktu beraya, saya akan invite lah kawan-kawan datang ke rumah untuk beraya bersama-sama saya dan family. Semenjak pandemik ni dah 2 tahun, memang tak buat lah. Rumah terbuka. Untuk persiapan raya, untuk selalunya saya akan masak ketupat, rendang dan buat sedikit cookies untuk juadah lah. Perkara yang sama turut dilakukan pasangan suami isteri Nur Laila Husin dan Ahmad Zamri Zahidin yang menetap di New Zealand selama 14 tahun. It was actually one of the best hari raya sebab kami kaum Malaysian dekat sana tak ramai, lebih kurang dalam 20 orang termasuk kanak-kanak ya. So kami semua gather kat rumah saya lah ya. Dan kita malam raya tu sama-sama masak kukus lemang, bakar sate and everything. Kita buat macam sleep over lah ya. Meriah sangatlah. And the next day tu di rumah saya juga kita adakan buat raya and so on. So that was one of the best raya lah dalam keadaan masa terkekang dengan keadaan COVID tu semua. At the same time ukhuwah kami we celebrated hari raya dengan cukup meriah juga. Selain New Zealand, pasangan berkenaan juga pernah bertugas di Oman. Oman dia punya culture bersedekah tu sangat-sangat orang kata kita tak dapat nak balas lah ya. Macam saya duduk di atas dah satu rumah besar, belongs to our landlord duduk bawah, kami menyewa di atas. Dan boleh dikatakan hari-hari mereka akan hantar jamuan buka puasa seolah-olah kami ni ada 10 orang anak. Jelas walaupun di mana jua mereka berada, budaya, tradisi masyarakat Malaysia itu tetap subur. Apatah lagi mereka menimba pelbagai pengalaman di bumi asing. Maiza Musa Al-Bakri untuk Berita RTM. Baraan atau berkunjung secara beramai-ramai merupakan satu tradisi yang memeriahkan lagi sambutan Aidilfitri. Terkenal bagi masyarakat Jawa, budaya itu kembali rancak diadakan setelah 2 tahun sepi akibat pematuhan SOP COVID-19. Ronda-ronda keluarga Malaysia kali ini akan berkongsi aktiviti baraan di selatan tanah air. Saksikan. Kali ini saya nak kongsikan pada anda kemeriahan dan juga tradisi Hari Raya di Johor ni, terutama di Kampung Pait Jamboli. Nak tahu apa dia? Jom. Ini tuan rumah.
Lazimnya di sini baraan dilakukan pada hari raya kedua. Kumpulan baraan akan mengunjungi kira-kira 50 buah rumah yang terdapat di Kampung Parit Jambul bermula 8 pagi sehinggalah hampir pukul 6 petang. Namun, sekumpulan pemuda turut melakukan tradisi ini pada waktu malam. Kata dekat Johor ni mata kenal kalau raya baraan, marhaban, betul baraan lah. Betul lah bang. Dan dekat kampung ni sendirilah saya tengok sendiri ramai pemuda-pemuda kampung ni nak teruskan tradisi ni. Kenapa kan? Kita kalau ikutkan ni sebelum ni 2 tahun kita dah dapat beraya sama. Jadi tahun ni dibagi pada keluarga sikit untuk kita buat baraan. Ziarah rumah kampung kita, tanya khabar apa semua tu. Jadi benda-benda macam ini, tradisi macam ni harusnya pemuda kampung lah harus meneruskan lagi. Betul lu. Dari segi macam saya paling seronok sekali lah kalau dekat baraan ni lah, bukan saja kita pergi rumah silaturahim tapi makanan betul lah bang. Ya betul. Makanan dia macam-macam makanan. Ni boleh dikatakan setiap rumah, setiap baraan ada makanannya tersendiri. Dijumpa setiap tahun sekali je lah time hari raya. Kita berkumpul sama-sama yang jauh balik kampung, kita berkumpul dapat makan sama-sama kan. Setahun sekali saja raya. Setahun sekali Setahun so, sekali. Macam pada tradisi ni kena teruskan lah setiap tahun, betul tak? Ya betul. Betul kan? Okey. Saya nak makan dulu koktel ni, banyak lagi makanan kat depan ni kan. Betul tak? Makan. Sok kambing mana? Kambing kena rasa. Sok kambing kena rasa kambing. So makan dulu. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Teruskan setia bersama Rodeo Malaysia. Mak jangan dipijak. Okey. Bakat luar biasa seorang lelaki ketika melukis potret mendapat perhatian ramai. Siapa sangka hasil lukisan potret itu dibuat dengan menggunakan kedua-dua kakinya. Saksikan. Seorang guru pendidikan seni Muhammad Saiful Baharum Shah memperlihatkan bakat seni dengan melukis potret ahli keluarganya serentak menggunakan kaki. Menerusi video yang dimaknai dia menggunakan teknik jongkang jongkit untuk menghasilkan lukisan tersebut. Lain pula di Amerika Syarikat, seekor itik diberi medal selepas berjaya menyudahkan acara maraton yang disertainya. Sebuah video yang dimuat naik di Instagram memaparkan aksi itik tersebut iaitu Wrinkle yang turut diberi pengiktirafan pihak penganjur mendapat perhatian netizen. Video tersebut mendapat 38,000 tanda suka dan 4.8 juta tontonan. Seterusnya di Montenegro pula, pokok mulberry yang berusia kira-kira 100 tahun menarik perhatian ramai. Ini kerana air dilihat keluar dari pokok tersebut menjadikan ia sebagai salah satu fenomena luar biasa. Dan fenomena itu dikatakan berlaku akibat air bawah tanah yang mengalir keluar semasa hujan lebat dan mewujudkan tekanan. Berita perdana 7 Mei berakhir di sini. Bagi anda yang merancang untuk perjalanan jauh, berhati-hati dan memandu secara berhemah di jalan raya. Ya, teruskan amalan menjaga SOP ketika melakukan aktiviti harian anda, terutama pada musim perayaan ini. Salam hormat. Salam Kuala Malaysia.